Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video yang terbaru pada hari ini. Saya Ustazah Liza daripada Sekolah Islam Hati Murni. Sekolah Islam Hati Murni yang ada cawangannya di Wangsa Maju, Setiawangsa dan Bandar Bukit Mahkota. Dan insya-Allah kita akan membuka lebih banyak lagi cawangan pada masa akan datang. Saya ada di sini pada hari ini untuk menyampaikan satu lagi tajuk yang baru untuk kita belajar pada hari ini, iaitu mengenai solat Jumaat. Solat Jumaat. Apa yang dimaksudkan dengan solat Jumaat? Baik, kita perhalusi satu persatu pengertian solat Jumaat dan kenapa ia diwajibkan untuk kita lakukan pada setiap hari Jumaat. Definisi solat Jumaat. Definisi itu maksudnya macam pengertian, iaitu solat wajib 2 rakaat yang ditunaikan dalam waktu zuhur pada hari Jumaat, didahului dengan 2 khutbah dan dilakukan di masjid ataupun tempat-tempat yang tertentu. Berarti tempat yang telah ditetapkan untuk ditunaikan solat Jumaat. Ia dilakukan pada waktu zuhur dan sebanyak 2 rakaat hari Jumaat. Itu adalah beberapa poin penting, iaitu solat wajib 2 rakaat, waktu zuhur, hari Jumaat, 2 khutbah dan di masjid. Itu adalah berapa? 6 poin penting yang perlu ada sebagai pengertian solat Jumaat. Ada 6 poin penting di situ. Jadi kita fokus pada definisi solat Jumaat itu untuk semuanya sekali. Sekarang kita ke bahagian hukum solat Jumaat. Hukum mengerjakan solat Jumaat. Hukumnya ialah fardu ain. Fardu ain iaitu wajib aini, iaitu wajib ke atas setiap golongan yang dikhaskan untuk solat Jumaat untuk menunaikannya. Fardu ain ini bermaksud wajib ke atas setiap orang lelaki beragama Islam untuk menunaikan solat Jumaat tersebut, dan meninggalkannya dikira sebagai berdosa besar. Wajib aini ataupun fardu ain, meninggalkan solat Jumaat dikira sebagai berdosa besar. Itu adalah hukum solat Jumaat, iaitu fardu ain. Hukum fardu ain ini hanya wujud pada ibadah khusus yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka wajib bagi setiap Muslim yang mukallaf untuk menunaikan semua ibadah khusus yang telah ditetapkan tersebut. Ibadah khusus ini selalunya ada kaitan dengan ibadah terhadap pencipta kita, Al-Khaliq kita. Jom kita belajar pula mengenai lafaz niat solat Jumaat. Lafaz niat solat Jumaat, cara bacaannya ialah usolli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kita hendaklah letakkan lafaz makmum. Makmuman itu mengikut imam selepas raka'ataini menyebut 2 rakaat kerana ketika solat Jumaat dilakukan, kita dalam keadaan mengikut imam. Kita dalam keadaan mengikut imam dan kita bukan imam. Sekiranya kita adalah seorang imam, maka kita bacakan lafaz usolli fardal jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Usolli fardal jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Mari kita dengarkan pula dalil untuk mendirikan solat Jumaat daripada surah Jumaat ayat 9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ayat 9 daripada surah Al-Jumu'ah. Bacaan ayat Al-Quran tersebut yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan kepada kamu untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu untuk pergi ke masjid itu untuk mengingati Allah, dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Ayat bermaksud daripada surah Al-Jumu'ah ayat 9. Syarat wajib solat Jumaat yang pertama ialah Islam. Syarat wajib solat Jumaat yang pertama ialah Islam. Maka seorang lelaki itu hendaklah beragama Islam, dan tidak wajib bagi orang kafir menunaikan solat Jumaat kerana mereka bukanlah daripada kalangan yang beragama Islam. Ustazah, macam mana pula kalau dengan orang Cina, orang India? Ya, kita melihat di sini dalam konteks agama, bukannya bangsa. Jadi, jika seseorang itu berbangsa Cina atau India sekalipun, tetapi dia beragama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, artinya dia wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat yang kedua pula ialah lelaki. Maka tidak wajib bagi golongan perempuan. So, sesiapa yang merasakan dia lelaki hendaklah pergi solat Jumaat. Yang perempuan duduk di rumah sahaja, tak perlu pergi untuk solat Jumaat, tetapi buatlah solat Zuhur di rumah. Hanya golongan lelaki sahaja yang dibenarkan untuk solat Jumaat. Kalau khunsa, baik. Dalam kaedah menentukan khunsa, kita ada satu kaedah untuk penentuan lelaki dengan perempuan, iaitu melalui kaedah melihat najis, air kencingnya keluar melalui alat sulit yang mana. Kalau ikut keluar melalui alat sulit lelaki, maka dia wajib untuk tunaikan solat Jumaat. Sekiranya air kencing keluar melalui alat kelamin perempuan, maka dia adalah seorang perempuan, jadi tidak wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, tadi yang pertama tadi seorang Islam, dan yang kedua lelaki. Jadi lelaki yang beragama Islam. Syarat wajib solat Jumaat yang seterusnya ialah baligh atau mencapai peringkat kematangan. Bagi seorang lelaki, apabila ia telah capai peringkat matang, maka wajib bagi lelaki tersebut untuk menunaikan solat Jumaat. Maka tidak wajib bagi kanak-kanak. Ya, betul, kanak-kanak tidak diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat. Apa tanda-tanda bagi seorang itu telah mencapai peringkat baligh? Iaitu ia telah capai peringkat matang dengan menunjukkan tanda-tanda sudah capai peringkat baligh, iaitu mempunyai suara yang besar atau suara yang telah berubah, mempunyai bulu-bulu yang tumbuh di beberapa bahagian badan, dan juga perubahan tumbesaran tubuh badan serta emosi dan juga fizikal lelaki tersebut. Syarat wajib
solat Jumaat yang keempat ialah berakal. Berakal bererti seseorang itu perlu mempunyai akal yang sihat untuk melakukan solat Jumaat, kerana ia adalah salah satu daripada pentaklifan, iaitu seorang yang mukallaf yang mempunyai akal, maka tidak wajib bagi orang gila. Orang gila tidak wajib untuk melakukan solat Jumaat. Hanya orang yang mempunyai akal yang sihat, yang waras dan tahu cara-cara untuk melakukan solat Jumaat sahaja wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Jika difikirkan bagaimana seorang yang gila itu mampu untuk melaksanakan solat Jumaat, kerana berkemungkinan dia terlupa syarat-syarat wajib untuk menunaikan solat Jumaat ataupun terlupa mengenai syarat sah solat Jumaat. Sebab itu kita wajibkan kepada manusia yang mempunyai akal yang sihat menunaikan solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat yang kelima ialah sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan, maka tidak wajib bagi pesakit-pesakit atau orang yang telah tua untuk menunaikan solat Jumaat. Seorang yang hendak melakukan solat Jumaat perlu sihat tubuh badan dan berkemampuan untuk hadir ke masjid, untuk hadir ke tempat-tempat yang telah dikhaskan untuk menunaikan solat Jumaat. Antara contoh orang yang sakit dan tidak perlu hadir ke solat Jumaat iaitu orang yang kemalangan, sedang kemalangan dan patah kakinya atau tiada kaki. Antara lain iaitu orang yang sakit yang menyebabkan kepada kematian dan mereka yang membawa penyakit-penyakit yang berbahaya, contohnya membawa virus COVID-19. Jadi tidak wajib bagi mereka untuk hadir ke solat Jumaat. Mereka perlulah menggantikan solat Jumaat itu dengan melakukan solat Zuhur di kawasan yang dikuarantinkan atau di rumah sahaja. Syarat wajib solat Jumaat yang keenam ialah bermustautin. Bermustautin atau nama lainnya iaitu bermukim, iaitu seseorang yang melakukan solat Jumaat perlu tinggal dan menetap di sesuatu kawasan. Contohnya, sekiranya orang itu tinggal di kawasan Alustar atau Wangsa Maju atau Setiawangsa atau Keluang, maka dia wajib untuk menunaikan solat jemaat di dalam kawasannya. Itu kita namakan sebagai bermustautin, orang yang menetap di sesuatu kawasan. Maka tidak wajib bagi orang yang bermusafir untuk menunaikan solat Jumaat. Bagaimana dengan orang musafir? Orang musafir itu ialah orang yang melakukan perjalanan sejauh daripada 2 marhalah. Sejauh 2 marhalah, maka tidak wajib untuk orang itu melakukan solat Jumaat. Sekiranya seorang musafir itu hendak menunaikan solat Jumaat, maka ia boleh melakukan solat Jumaat, tetapi harus bagi mereka. Pentaklifan wajib itu adalah bagi mereka yang menetap di kawasan itu, bermustautin ataupun bermukim, sama sahaja maksudnya. Syarat wajib solat Jumaat yang terakhir ialah merdeka. Merdeka yang dimaksudkan bukanlah merdeka sambutan Hari Merdeka, tetapi merdeka yang dimaksudkan bagi orang yang wajib menunaikan solat Jumaat ialah bebas daripada tuannya. Bebas daripada tuannya. Sekarang tiada lagi konsep hamba abdi dibuat. Pada zaman dahulu terdapat ramai daripada golongan hamba, iaitu mereka yang terikat dengan tuan-tuan yang membeli mereka. Jadi tidak wajib kepada mereka yang bergelar hamba untuk menunaikan solat Jumaat. Yang wajibnya ialah kepada mereka yang bebas daripada tanggungan tuan-tuan mereka. Contohnya, mereka hamba yang dibeli wajib bebas daripada tuannya dahulu.
Sekiranya seorang hamba itu berniat untuk melakukan solat Jumaat atau teringin hendak melakukan solat Jumaat, maka dia perlu meminta izin atau kebenaran daripada tuannya dulu. Kita ke bahagian seterusnya, iaitu syarat sah solat Jumaat. Syarat sah yang pertama ialah solat Jumaat perlu dilakukan dalam masjid atau tempat yang telah ditetapkan. Di Malaysia sekarang terdapat masjid-masjid dan juga surau-surau, dan ada surau-surau yang telah dinaik taraf untuk dijadikan sebagai solat Jumaat. Maka dengan kebenaran dan keizinan yang telah diberikan, kita boleh menganjurkan solat Jumaat di kawasan surau tersebut. Akan tetapi, sekiranya surau tidak dibenarkan untuk melakukan solat Jumaat kerana mengikut kapasiti penduduk yang tidak mencukupi, maka tidak boleh untuk anjurkan solat Jumaat di kawasan surau tersebut. Hanya boleh dilakukan solat Jumaat di masjid atau tempat-tempat yang khusus. Tempat yang boleh dianjurkan solat Jumaat perlulah mempunyai 40 orang termasuk imam untuk lakukan solat. Syarat sah solat Jumaat yang kedua ialah solat Jumaat tersebut ditunaikan dalam waktu zuhur. Ditunaikan dalam waktu zuhur dan bukannya ditunaikan dalam waktu selain daripada zuhur. Sebaik sahaja lawangan azan selesai menandakan masuknya waktu zuhur, maka jemaah boleh mula melakukan solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat yang seterusnya ialah satu solat Jumaat dalam satu tempat. Solat Jumaat hendaklah didirikan dalam satu kawasan. Hanya ada satu solat Jumaat, hanya ada satu perkumpulan untuk solat Jumaat. Sekiranya kita berada dalam kawasan daerah Wangsa Maju dan di situ terdapat beberapa buah masjid, maka hanya satu masjid sahaja yang boleh kita lakukan untuk solat Jumaat. Apa yang jadi pada masjid yang berbaki? Masjid yang berbaki tidak perlu untuk ditunaikan solat Jumaat. Ini untuk mengelakkan berlakunya pertembungan dua solat Jumaat yang mengakibatkan kedua-dua masjid tidak mencukupi bilangan jemaah untuk menunaikan solat Jumaat tersebut. Jadi, untuk elakkan perkara begitu, hanya satu tempat sahaja yang digunakan untuk didirikan solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat yang seterusnya ialah jemaah perlu mencukupi 40 orang termasuk makmum. 40 orang termasuk imam dan makmum. Seorang imam dan 39 orang makmum sudah mencukupi untuk didirikan solat Jumaat. Dan 40 orang yang tersebut hendaklah memiliki atau mempunyai syarat dan mencukupi syarat wajib untuk tunai solat Jumaat. Sekiranya ada kecacatan atau tidak mencukupi syarat-syarat yang diberikan, maka tidak sah solat Jumaat tersebut. Jadi perlu cukup 40 orang tu perlu cukup syarat-syarat wajib yang perlu ditunaikan. Syarat sah solat Jumaat yang seterusnya iaitu didahului dengan 2 khutbah. Seorang jemaah, seorang makmum itu perlu hadir dan duduk di satu tempat dalam masjid atau tempat yang telah dikhususkan untuk mendengar 2 khutbah. Syarat sah solat Jumaat iaitu didahului dengan 2 khutbah. Sekiranya salah seorang daripada jemaah yang 40 tersebut tidak mendengar 2 khutbah yang disampaikan, maka tidak sah solat Jumaat yang didirikan oleh jemaah tersebut. 2 khutbah tersebut selalunya
baca sebelum mendirikan solat Jumaat. Sebelum mendirikan solat Jumaat. Jadi sah solat Jumaat dikira apabila hadir dengan mendengar 2 khutbah daripada solat Jumaat. Selalu juga kita dapati apabila selesai sahaja laungan solat menandakan masuk waktu zuhur tersebut, masih ramai lagi lelaki-lelaki yang berjual beli di kawasan luar pagar masjid. Apakah hukumnya? Hukumnya tidak sah sekiranya mereka berada di luar kawasan masjid atau tempat yang telah dikhususkan untuk solat jemaat, sedangkan mereka masih lagi berjual beli dengan penjual-penjual di dalam atau di luar masjid. Terdapat satu hukum yang tertentu sekiranya kita masih lagi melakukan jual beli apabila menandakan masuknya waktu untuk baca khutbah tersebut. Ketika khutbah dibacakan tetapi masih ada lagi jemaah yang melakukan jual beli, maka hukum jual beli tersebut adalah haram. Dalam khutbah Jumaat ada satu perkara yang paling penting, sekiranya kita tidak lakukan maka solat Jumaat tersebut tak sah, tidak sah, iaitu khutbah, membaca khutbah. Apa yang dimaksudkan dengan khutbah? Khutbah ialah ucapan atau syarahan yang disampaikan sebelum melakukan solat Jumaat dan dibacakan oleh khatib yang mengandungi nasihat, peringatan dan juga pengajaran. Itu adalah maksud bagi khutbah. Hukum melakukan khutbah Jumaat pula adalah wajib kerana ia merupakan salah satu daripada syarat sah solat Jumaat. Sekiranya khutbah tidak dibacakan dalam solat Jumaat tersebut, maka tidak sah solat Jumaat itu. Baik, Ustazah Liza bacakan pula syarat sah khutbah. Syarat sah khutbah. Syarat sah bagi khutbah yang pertama iaitu mestilah masuk waktu solat zuhur. Mestilah masuk waktu zuhur untuk kita bacakan khutbah Jumaat. Sekiranya belum masuk waktu lagi tetapi kita dah start atau mulakan dengan membaca khutbah Jumaat, maka khutbah tersebut tidak sah. Kena tunggu masuknya waktu zuhur dahulu, dan ia juga dibaca sebelum solat zuhur. Itu adalah syarat sah yang kedua. Kita membaca khutbah Jumaat sebelum melakukan solat fardu Jumaat. Sebelum apa? Sebelum fardu Jumaat. Syarat sah khutbah yang ketiga ialah kita membaca khutbah tersebut mengikut rukun khutbah yang telah ditetapkan. Dan rukun khutbah yang telah ditetapkan yang 5 itu akan Ustazah terangkan, tetapi hendaklah dibaca dalam bahasa Arab. Rukun khutbah hendaklah disampaikan dalam bahasa Arab. Sekiranya disampaikan dalam bahasa yang lain, maka tidak sah khutbah Jumaat tersebut. Syarat sah khutbah yang keempat iaitu khutbah Jumaat hendaklah disampaikan berturut-turut 2 khutbah. Hendaklah disampaikan berturut-turut 2 khutbah. Tidak boleh diselang-selikan dengan apa-apa perbuatan yang lain. Contohnya nak makan, contohnya nak mandi, tak boleh begitu. Tetapi kita haruslah menyampaikannya dengan secara berturut-turut. Syarat sah khutbah yang kelima iaitu di antara 2 khutbah, khatib perlu duduk sebentar. Di antara 2 khutbah, khatib perlu duduk sebentar. Duduk sebentar ni umpama yang pertama sampaikan khutbah yang pertama, kemudian duduk sebentar. Selepas itu barulah boleh untuk diteruskan khutbah yang kedua. Duduk sebentar sahaja.
Antara syarat sah khutbah yang lain iaitu khatib mestilah seorang lelaki. Khatib mestilah seorang lelaki dan bukannya seorang perempuan. Bagaimana dengan khunsa? Ustazah Liza telah terangkan mengenai konsep khunsa, iaitu apabila air kencing keluar melalui alat sulit lelaki, maka ia disahkan sebagai lelaki dan bolehlah untuk menjadi khatib. Tetapi sekiranya air kencing keluar melalui alat sulit perempuan, maka ia tidak boleh melakukan solat Jumaat. Jadi bagaimana pula nak baca khutbah? Itu adalah syarat sah khutbah, iaitu seorang lelaki. Syarat sah yang seterusnya iaitu khatib mesti berdiri jika berkemampuan. Mesti berdiri iaitu keperluan untuk berdiri untuk mengelakkan apa-apa prasangka orang lain yang menyatakan bahawa khatib itu adalah lemah jika tidak berdiri. Syarat sah khutbah yang ke-8, khatib iaitu pembaca khutbah tersebut hendaklah menutup auratnya. Menutup auratnya. Aurat bagi lelaki iaitu di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut. Ini tidak bermakna khatib boleh memakai tuala sahaja untuk membaca khutbah. Maka sebaik-baiknya bagi khatib menutup keseluruhan badannya daripada pandangan-pandangan tak elok dari masyarakat yang hadir untuk solat Jumaat tersebut. Syarat sah khutbah yang ke-9 iaitu seorang khatib itu perlu suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil bermakna seorang khatib itu perlulah berwuduk terlebih dahulu. Syarat sah khutbah iaitu yang ke-10 iaitu khatib hendaklah suci badan, pakaian dan tempat untuk membaca khutbah tersebut daripada sebarang najis. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Dan syarat sah khutbah yang terakhir iaitu khutbah yang dibacakan oleh khatib boleh didengari oleh 40 jemaah solat Jumaat tersebut. Bermakna 40 orang yang hadir dalam solat Jumaat tersebut perlu dengar khutbah yang dibacakan oleh khatib. Bagaimana pula dengan jemaah yang lebih daripada 40 jemaah tersebut? Hukum mendengar khutbah bagi jemaah yang lebih daripada 40, contoh 41 dan ada ribuan jemaah yang lain, hukum mendengar khutbah tersebut adalah wajib aini kerana mendengar bacaan khutbah merupakan salah satu daripada syarat sah solat Jumaat. Merupakan salah satu daripada syarat sah solat Jumaat. Jadi, dan kewajipannya pula adalah fardu ain. Fardu ain yang bermaksud fardu ke atas diri seseorang itu sendiri dan bukannya jemaah. Sebab itu hukum solat Jumaat adalah fardu ain. Artinya ibadah khusus kita yang dilakukan kerana penciptanya, ada hubungan dengan pencipta kita, al-khaliq kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faham baik-baik bahawa fardu ain ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Mari dengarkan pula mengenai rukun-rukun khutbah Jumaat yang menjadi satu kewajipan. Sekiranya tidak hadir untuk mendengar khutbah Jumaat, maka tidak sahlah solat Jumaat tersebut. Rukun yang pertama iaitu memuji Allah dengan kadar sekurang-kurangnya menyebut Alhamdulillah. Memuji Allah dengan kadar menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya tidak ada perkataan tersebut dalam khutbah Jumaat yang dibacakan oleh khatib, maka tidak sahlah khutbah tersebut. Yang kedua,
Rukun yang kedua ialah berselawat ke atas Nabi. Berselawat ke atas Nabi dengan sekurang-kurangnya kita menyebut dalam khutbah tersebut ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah rukun yang kedua. Selepas kita memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, hendaklah kita berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rukun khutbah yang ketiga ialah khatib hendaklah berwasiat dan memberi peringatan kepada umat Islam untuk bertakwa kepada Allah dengan menyebut Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pernah dengar kan khatib telah membaca pesanan atau wasiat tersebut dalam solat Jumaat, iaitu pesanan kepada orang Islam, dan kita namakan ia juga sebagai satu peringatan atau pengajaran. Rukun khutbah Jumaat yang seterusnya ialah khatib perlu membacakan sekurang-kurangnya satu ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran tersebut boleh dibaca sama ada dalam khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Contohnya, pada hari tersebut khatib menyeru kita untuk mentaati pemimpin. Jadi khatib akan membacakan ayat Al-Quran, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ya wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan juga Rasul dan juga pemimpin kamu. Maka sahlah khutbah Jumaat tersebut. Dan terakhir sekali, khatib hendaklah mendoakan orang-orang Islam dengan menyebut Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bagaimana? Faham ke faham apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Liza mengenai solat Jumaat tadi? Ya, Ustazah Liza doakan semoga semua anak-anak dan pelajar-pelajar memahami mengenai tajuk solat Jumaat dan cuba amalkan sebaiknya, kerana ia adalah fardu ain, wajib ke atas diri bagi seorang lelaki yang cukup syarat-syaratnya untuk menunaikan solat Jumaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.